perkongsian kita menerusi Suara Kemanusiaan. Hari ini sahabat-sahabat boleh terus hubungi juga 0389263434 untuk sebarang sumbangan ataupun pertanyaan lanjut dalam bersama dengan sahabat kita di Islamic Relief Malaysia. Baik, itu saya kira atau kami kira menutup tirai warna pagi kita untuk hari ini. InsyaAllah, dan kita akan sama esok tugasan warna pagi, dan lepas ni Yati akan temankan anda pula menerusi Aspirasi 10.1 dimulai dengan Pesona di Zara. Jumpa esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Semakin hampir detik kematian, suratan takdir takkan dilengahkan. Diri khawatir, resah perasaan, kinar terakhir masih tersimpan. Apakah jawapanku nanti apabila menghadap Tuhanku? Sedangkan 7 dinar ini masih ada di tanganku. Akhirnya 7 dinar diadil, barulah tenteram nurani menuju kasih tertinggi. Dunia bukan halangan. Terakhir lambang kesederhanaan, bukti keamanahan Rasulullah. Dia pemimpin ulung, dia kekasih agung. Siapakah kita, di mana berada? Ujung dinar, terakhir lambang kesederhanaan, bukti keamanahan Rasulullah. Dia pemimpin ulung, dia kekasih agung. Siapakah kita, di mana berada? Ya Rasulullah, terlalu agung peribadimu. Engkaulah qudwah, pimpinan dambaan umat. Baginda kekasih Allah, di tangannya kunci khazanah dunia, bukan dampaannya. Cintanya Rafiqul A'la, cintanya Rafiqul A'la. 7 dinar, terakhir lambang kesederhanaan, bukti keamanahan Rasulullah. Dia pemimpin ulung, dia kekasih agung. Siapakah kita, di mana berada? 7 dinar, terakhir lambang kesederhanaan, bukti keamanahan Rasulullah. Dia pemimpin ulung, dia kekasih agung. Siapakah kita,
Ya Rasulullah. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di Kapsul Masa. Pada 2 Julai 1894, akhbar Bintang Timur mula diterbitkan oleh Encik Song Setkam dan Encik Ong Siang Song bertindak selaku pengarangnya. Akhbar ini merupakan akhbar berbahasa Melayu yang pertama ditulis dalam tulisan Rumi dan dijadikan sebagai akhbar harian. Saiz surat khabar ini berukuran 31.75 cm lebar dan 46.99 cm panjang dengan harga 5 sen senaskah. Antara isi kandungannya adalah meliputi peristiwa-peristiwa semasa dan masa lalu yang berlaku di semenanjung Tanah Melayu. Di samping itu, ia juga terdapat banyak iklan-iklan mengenai syarikat-syarikat perniagaan dan insurans yang sedang giat berkembang ketika itu. Penerbitan surat khabar ini tidak tetap, iaitu pada peringkat awal dikeluarkan pada setiap hari sehinggalah pada 30 Mac dalam tahun 1895. Mulai bulan April 1895 sehingga bulan Julai 1895, iaitu tarikh penerbitannya diberhentikan. Penerbitannya dilakukan sebanyak 2 hari sekali. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Ayo sertai pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2022 bermula pada 1 hingga 31 Oktober 2022. Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia menangi hadiah wang tunai terkumpul berjumlah RM12,000 dengan melayari www.facebook.com/BPA Japan. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 570 Masihi, iaitu pada tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah kerana di sinilah peristiwa penyerangan tentera Abraha untuk meruntuhkan Kaabah, sehingga kan orang-orang Arab Quraisy tidak mampu melupakan peristiwa hitam ini dan menamakan tahun itu sebagai tahun Gajah. Ada riwayat yang berpendapat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam lahir 2 bulan selepas daripada penyerangan tentera Abraha. Allah memusnahkan dengan burung ababil membawa tanah keras yang dibakar sehingga menghancurkan dan memusnahkan tentera Abraha. Ada juga yang berpendapat bahawa Nabi lahir 58 hari selepas peristiwa tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim setelah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat semasa baginda berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah binti Abdul Wahab. Bidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambut kelahiran mulia ini adalah Asy-Syifa, iaitu ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Dan peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda menjadi 1000 tanda tanya bahawa baginda akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa bukan sahaja dari sudut konteks sebelum kelahirannya, tetapi semasa dan selepas dilahirkan. Banyak keajaiban yang berlaku sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, yang pertama, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kandungan ibunya tidak merasa susah sebagaimana yang dialami oleh ibu-ibu hamil yang lain. Kehamilannya hanya disedari melalui perkhabaran malaikat yang datang kepadanya ketika ibunya sedang tidur dan mengatakan bahawa beliau, yakni ibunya, sedang mengandungkan seorang Nabi dan penghulu kepada seluruh manusia. Selain itu, tanda kehamilannya ialah dengan haidnya terputus, berpindahnya cahaya kepada wajahnya. Yang kedua, ketika roh Nabi SAW masuk ke rahim ibunya Aminah, Allah memerintahkan para malaikat supaya membuka semua pintu-pintu syurga dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi, tanah-tanah di persekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur,
pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga haiwan-haiwan di darat dan di laut sibuk membincangkannya. Perkara yang ketiga adalah peperangan tentera bergajah yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil datang menyerang kota Mekah. Ia diketuai oleh tentera bergajah dengan menunggang seekor gajah besar yang bernama Mahmud. Apabila mereka hampir sampai ke tempat tersebut, gajah-gajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sekumpulan burung ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Peristiwa ini amat menakjubkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Yang keempat, Aminah turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Beliau mendadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun daripada langit. Ia diumpamakan kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya dan dia berkata, khabar bahagia untuk puan, wahai ibu daripada seorang Nabi. Ibu akan menjadi penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi dan juga salam Abdul Rasul untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini saya Nur Hayati Paradi temankan anda menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Isnin hari ini untuk bersama dengan rakan-rakan kita berada di tanggal 10 Oktober 2022 10/10/2022 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Alhamdulillah. Hari ini ramai yang menyambut ataupun hari ramai yang bercuti bersempena dengan Maulid Rasul semalam yang kita raikan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Rasul semalam 9 Oktober bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Semoga Allah sentiasa memberkati kita semua, sentiasa menjadikan kita, merezekikan kita untuk memperbanyakkan selawat pada setiap hari-hari kita insya-Allah. Dan hari ini untuk perkongsian menerusi Aspirasi 10.1 yang nak ucapkan selamat salam Maulid Rasul untuk semua rakan pendengar IKIM, dan tema untuk sambutan Maulid Rasul tahun ini adalah keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Mudah-mudahan setiap dari kita menjaga institusi paling kecil dalam negara iaitu institusi keluarga, tapi institusi paling kecil itulah yang menjadi tonggak, yang menjadi pilar sebenar untuk kita membangunkan sebuah negara insya-Allah. Jom sama-sama kita bangunkan keluarga kita. Jika kita nak bangunkan keluarga juga, saya nak kongsikan dengan rakan pendengar sebentar saja lagi. Kita akan bersama menerusi perkongsian Pesona Dizarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin untuk perkongsian kita dalam silibus kita berkenaan dengan kecerdikan emosi. Kalau minggu lalu kita cerita tentang bagaimana kita nak mengenali ataupun kita nak membentuk kecerdikan emosi, kali ini kita nak tahu pula tentang nilai emosi tu, bagaimana nilai kecerdikan emosi supaya kita dapat mengawal diri kita sebaik mungkin, dapat mengawal keluarga kita sebaik mungkin dengan apa? Dengan memiliki kecerdikan emosi insya-Allah. Jadi anda ikuti perkongsian sebentar saja lagi, akan bersiaran secara langsung juga di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu Robani menerusi Husnul Khatimah, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, terus marak cinta Rasul. Itulah kehidupan, rintangan, halangan, cabaran tak berhenti. Terkadang teguh iman, terkadang hilang arah. Bersaksi air mata, merawat hati
Many man-made disasters and blunders are due to acts that accompany error in reasoning. Knowledge compartmentalization in the present setup is partly to blame, whose symptoms manifest in blinkered specializations as well as the inability to situate those specializations in a coherent epistemological framework. This produces members of society who, apart from experiencing the loss of the creative and innovative edge resulting from discontinuance of tradition, suffer from cognitive dissonance. They are technologically savvy and technically capable, but susceptible to moral failings, corruption, and loss of life's meaning. Recognizing the link between the right way of thinking with the right behavior, excellent morals, and a meaningful life, the Institute of Islamic Understanding Malaysia will be organizing the Thinking with Wisdom course on November 15, 16, and 17, 2022 to convey knowledge about the nature of thinking and imagination and the mastery of perspective and strategic modes of thinking. This course contains 6 modules, namely Man and Mind, the Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Perspective Mind, and Strategic Mind. Don't miss the opportunity to listen to expert views from among IKIM academics. The participation fee is RM600. Those interested in attending may visit www.ikim.gov.my or contact the Secretariat at 03-6204-6320 or 6321 or 6325. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit rancangan radio Grade B41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media atau penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya, serta mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas, on air mengikut jadual yang ditetapkan, menerbitkan rancangan yang telah ditetapkan dan membuat liputan dan rakaman luar. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 24 Oktober 2022. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra. Alhamdulillah di hujung talian bersama kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz dah semakin sihat kan? Nampak bahu dah macam dah elok dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan kami lagi minggu ini untuk bersama rakan-rakan pendengar. Kita nak sambung lagi pengajian kita dalam kecerdikan emosi. Kalau minggu lalu kita cerita tentang kemahiran sosial, kali ini Ustaz nak kongsikan tentang nilai sosial. Nilai pula Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan nilai sosial tu Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu ala. Antara betul Allah dijikayati selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, setababang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang bahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam Pesona di Zahra. Dan pada kesempatan kali ini kita nak kongsikan mengenai kita panggil sebagai nilai sosial. Okey, pada minggu lepas kita dah bicara mengenai apa kita panggil sebagai kemahiran sosial. Okey, jadi minggu ni kita bicara mengenai nilai sosial. Okey, nilai sosial ni apa benda nilai sosial? Okey, nilai sosial ni apa yang berada dalam hati kita. Maknanya kemahiran sosial terjemahan pada perbuatan. Nilai sosial benda yang ada dalam hati yang kita kena bentuk. Okey. Daripada kita belajar mengenai berminggu-minggu tentang kemahiran sosial ni atau pada kemahiran emotional intelligence, kematangan emosi atau kecerdikan emosi, maka ada benda nilai. Okey, nilai sosial yang perlu kita bangunkan dalam diri kita, ya. Okey, nilai sosial. Okey. Jadi apakah nilai sosial yang kita bangunkan? Yang pertama sabar. Okey. Kita biasa dengar maknanya orang menyuruh kita untuk bersabar.
Rules number 1. Okey. Mana rule number 1 adalah sabar. Kalau tak boleh maknanya bersabar, please refer rule number 2. Rule number 2, please refer rule number 1. Maknanya sabar jugalah. Okey. Tapi sabar ni, kalau tidak ada asas memahami, dia susah nak sabar. Kita sebenarnya menahan hati. Kita bukan sabar. Maknanya kita hanya tahan hati saja. Dan tahan hati, lama-lama dia tidak akan tertahan. Maksudnya kita cuba tahan hati kita, tapi lama-lama dia tidak akan tertahan. Okey. Jadi maknanya untuk sabar ni dia kena base dia, kena ada dia punya pasak dia, kena ada dia punya tunjang dia. Tunjang dia adalah memahami. Memahami apa? Okey, kita dah bincang. Antaranya adalah memahami keadaan emosi seseorang. Saya kan di JKIT, ibu kakak saya sekalian kan, bila kita bicara mengenai kematangan emosi dalam radio IQ ni, alhamdulillah kan, kita banyak dapat feedback kan, mengenai macam mana orang dulunya tak boleh sabar kan, tapi sekarang alhamdulillah dah boleh bersabar kan. Kenapa dia dah boleh bersabar tu? Sebab dia telah mula memahami. Jadi maknanya kesabaran itu dia ada tunjang dia. Tunjang dia faham, oh isteri aku ni maknanya orangnya hijau. Jadi bila hijau dia ada attachment, dia suka nak berkebersamaan. Itu kadang-kadang maknanya nak lipat kain rumah, jomlah sama-sama bang sini. Dia bukan nak ajak abang tu menyusahkan lipat kain tu, tapi nak bersama-sama. Okey, jomlah bang sidai kain. Ya awak sidai, nak saya buat kerja lain ni. Tapi kebersamaan tu, orang hijau ni dia nak kebersamaan, sama-sama, together. Macam apa ya, sama-sama, together, sama-sama. Maknanya dia boleh melayan kerana isteri tu kalau dia faham isteri tu jenis yang macam mana. Contoh, suami kita atau isteri kita yang kuning, kita boleh bersabar dengan dia, menemankan dia membeli barang dekat pasar raya dan sebagainya. Dia boleh masuk satu kedai ke satu kedai, satu kedai ke satu kedai, satu kedai ke satu kedai. Lepas 3 jam masuk kedai pertama dan beli barang kedai pertama. Kita cakap, aduh, kenapa tak masuk, tak beli terus, penat. Tapi orang boleh bersabar. Sebab apa? Isteri saya memang kuning orang dia kan. Mana dia perhati, banding. Jadi dia boleh bersabar dengan benda tu. Okey. Suami kita, contoh, ataupun isteri kita biru. Biru ni santai. Jadi kita takkan boleh nak mengharapkan dia punya serius itu sangat. Dia suka bergurau. Kadang-kadang benda yang kita tak rasa senang. Sebab kita rasa macam semua benda nak diguraukannya, semua benda nak disantaikannya kan. Ada benda kita pun serius kita rasa. Jadi maknanya, tapi kita tahu sebab jenisnya memang dia biru, so maksudnya dia memang begitu. So dia kita sabar. Jadi sabar ni dia bukan semata-mata menahan hati. Dengan kematangan emosi itu, nilai sosial yang akan terbit daripada memahami itu adalah nilai sosial sabar. Dan bila kita cakap macam mana kau boleh sabar dengan lelaki kau sebab apa? Sebab kita faham dia tu orangnya macam mana. Okey. Kemudian kalau kata orang tu merah contohnya kan. Merah ni kan nak cepat-cepat, suka benda cabaran dan sebagainya. Jadi mana kalau mengajak sekarang tu sekarang ajalah nak kalau macam mengocor tu dia cakap nanti tahu mengocor mengocor tu kita tak tahan tu kan. Jadi siapa-siapa sedang pendengar sekalian boleh bagi feedback apa tu mengocor Maksudnya dia punya nak sekarang tu dia nak cepat-cepat dia tu. Jadi kalau kita ni jenis orang kuning, kita akan cakap apa nak cepat-cepat ni, sebab kita takkan boleh bergerak dengan sepantas macam orang merah bergerak. Jadi maknanya nilai sosial dia akan terbit daripada kefahaman mengenai emosi, kematangan emosi ini, dia akan membentuk sifat sabar. Sebab itu dalam Al-Quran, kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut itu fasabrun jamil. Sabar itu adalah indah. Daripada mana kita rasa sabar itu indah? Daripada kita memahami. Kan? Berapa banyak orang cakap, saya tak boleh sabar lah. Indah mana sabar tu? Sebab dia menekan hati dia. Dia menekan hati dia. Dia cuma jadi menerima benda yang dia tidak faham. Tapi kalau dia memahami benda ini, maksudnya dia akan terbit sabar. Dan fasabrun jamil. Banyak orang-orang yang dah dekat hampir setahun ni kita bincang mengenai kematangan emosi atau emotional intelligence ni. Dia tengok karenah suami dia
Dia tengok kerana isteri dia boleh melayan dengan senyum senyum macam memang macam ni kan. Maksudnya orang yang macam ini kan. Dia boleh perhati tu dengan keadaan dia boleh belajar betul wujudnya orang macam ini. Saya ada satu feedback daripada pendengar kita kan. Dia kata, Ustaz, saya sekarang ni, dulu saya tak boleh terima kalau restoran tu restoran yang memang hantar makanan lambat, dia akan marah-marah dan sebagainya. Hari ini dia boleh tengok, orang ni orang kuning rupanya. Sebab tu lah macam dia rasa lambat, dia rasa pergerakan budak tu macam ni. Macam duk-duk Slow motion. Nak makan apa encik? Macam tu. Dia rasa. Tapi budak tu memang macam tu. Sebab dia kuning. Jadi dia rasa lambat. Jadi dia melihat, dia boleh sabar. Dan sabar tu indah. Jadi indah. Dia pasal burun jamil. Jadi indah. Jadi menghiburkan dia. Sabar tu jadi menghiburkan dia. Dia bukan jadi sabar yang menekan jiwa dia, menekan hati dia. Tidak. Sabar tu menghiburkan dia. Sebab apa? Memahami. Orang ada jenis orang macam ini. Ada rupanya kan. Jadi ibu kakak ayah yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekilas. Sebab itu kita belajar mengenai formasi insan, kita belajar mengenai kematangan emosi pada hari ini. Kena terbitkan sampai kita ada nilai sosial. Nilai sosial apa? Yang pertamanya nilai sosial iaitu bersabar. Dan base dia apa? Base dia memahami tentang kematangan sosial, kematangan emosi tadi. Dan kalau kita berjaya terbitkan nilai sosial, kemahiran sosial kita dah bincang berempat. Nilai sosial yang kita bincangkan, terbitkan nilai sosial yang ada dalam diri kita, iaitu sabar, menjadikan kita akan lebih terhibur dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku harian dalam hidup kita. Terhibur tau. Kita terhibur kita tengok adik-beradik kita bertengkar, bergaduh contoh kan. Kita dah faham kan. Kita kan terhibur tengok orang hijau. Maknanya macam mana orang hijau dia collect dia punya clan. Orang hijau nak kebersamaan, dia berklan. Hijau berklan. Dia cakap itu ada pengalaman tak? Sejak kita bincang setahun ni, kita buatlah sebagai didik IT wakil. Masya Allah. Memang ada pengalaman Ustaz. Dia memang kita akan nampak, kita akan mula faham, orang ni begini rupanya. Dan kita boleh nampak bila dia berubah tu, kita nampak macam patutlah dia macam tu. Kita ada perkataan patutlah dia macam tu. Jadi kita boleh rasa boleh terima lagi lah apa yang dia buat tu. Kita tahu itu tahap dia. Macam tu lah Ustaz. Rasanya lah kan. Tapi Ustaz bercakap tentang sabar ni Ustaz, ada orang kata sabar saya ni ada batasnya. Maksudnya tak sabar lagi ke apa sebenarnya Ustaz? Bila dia kata sabar saya ni ada batasnya macam tu. Jadi sebenarnya bila orang cakap memang sabar tak ada batasnya, apabila sabar tu kita base dia adalah step. Base dia adalah step. Okey. Awak buat macam ni. Awak jangan melebih-lebih, nanti saya akan hilang sabar. Tapi kalau base dia ataupun dia punya tunjang dia adalah memahami emosi, kematangan emosi, dia akan jadi kita akan nampak maknanya very colourful tau. Terlalu warna-warninya kehidupan ni, macam indahnya hidup ni. Jadi maknanya sabar ni dia ada banyak base, dia ada banyak tunjang dia. Tunjang sabar tu apa? Ada orang tunjang sabar tu dengan sebab maknanya menahan diri. Maksudnya dia tahan emosinya sampai tu keadaan dia meletup. Ada base dia adalah step. Step ni biasanya ilmu lah. Bila gini. Tapi jangan lebih macam gini. Tapi kalau kita memilih untuk ada base dia atau tunjangnya dengan kita memahami kematangan emosi, dia jadi indah. Dia jadi pasal burun jamin. Sabar taklah indah. Sebab kita tengok warna-warni kehidupan orang. Kita tengok macam drama. Hari ni kita tak suka satu orang. Katakan di Kuala Lumpur kita tak suka tak nampak satu orang tu, katakan macam tadi lah, ambil order tu macam slow motion kan, duk encik nak makan apa. Di Kuala Lumpur benda tu berlaku, kita kata budak ni pening kepala aku. Di Johor kita akan jumpa orang macam ni, di Kelantan kita akan jumpa orang macam ni, di Perlis kita akan jumpa orang macam ni, dekat Bangkok kita akan jumpa orang macam ni, dekat Mekah kita akan jumpa orang macam ni. Dekat mana-mana pun muka berbeza, nama berbeza, bahasa berbeza, orang sama. Sebab apa? Jenis orang tu memang macam tu. Lepas tu base dia apa? Kalau base kita sabar, mungkin kita di Kuala Lumpur kita sabar. Di Johor tiba-tiba kita hilang sabar di Johor. Sebab apa? Base kita adalah base macam menahan hati kan. Tapi kalau base kita adalah
kematangan emosi, kita akan nampak fasabrun jamil tu. Maknanya, oh indahnya sabar tu, Masya Allah. Maknanya kita akan tengok. Sebab kita akan jumpa orang yang sama di berbagai tempat. Nama je beza, kulit je beza, rupa je beza, tubuh badan je beza, tapi orangnya sama sebenarnya. Kan? Itu indah dia. Nilai sosial yang kita kena bentuk. Kan? Daripada memahami kematangan emosi ni, ataupun emotional intelligence, kecerdikan emosi ni, nilai sosial yang kita kena bangunkan. Yang pertama itu sabar. Sabar ni maknanya kita memahami bahawa orang itu keadaannya memang macam tu. Kena belajar bersabar sampai kita dapat rasa sabar tu indah sebenarnya. Dan InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi sebab Ustaz kata dia 3 lebih kurang. Jadi kita baru 1 Ustaz, sabar baru sabar. Jadi nantikan pertemuan kita kejap lagi sebab kita berhenti rehat ketika. Bagi rakan-rakan yang berada di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang sabar tu macam mana. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama anda. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salawat ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam.
Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini belajar tentang nilai sosial. Yang pertama adalah sabar. Sabar itu indah. Kena sabar. Tak sabar, sabar lagi sampai kita dapat rasa sabar tu betul-betul indah, Ustaz. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita, silakan. Okey, ini buat kakak tentang muslim dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kepada sekalian. Okey, jadi maknanya base kita dah hampir setahun belajar mengenai kematangan emosi ni. Maknanya kita kena terbitkan nilai sosial, nilai diri kita ni. Kita menjadi orang yang penyabar. Penyabar base-nya apa? Daripada kematangan emosi atau kecerdikan emosi ni kan. Jadi sabar kita ada base. Base adalah memahami orang berbeza sebab kita tak suka satu orang tu di Kuala Lumpur, orang yang sama kita akan jumpa atas kapal terbang kan. Orang yang sama. Pemugari yang Encik nak minum apa? Kenapa kau ikut aku? Dekat sini juga. Itu bukan deja vu ya, tapi memang kita akan berjumpa dengan orang-orang begitu, Ustaz ya. Sampai dekat Mekah. What do you want, sir? Okey. Kat Mekah pun orang macam ni ada. Orang yang sama kan. Satu, kematangan sosial kita atau kecerdikan emosi. Kecerdikan emosi kita ni maknanya ending dia melahirkan makna nilai sosial yang pertama sabar. Yang base dia adalah maknanya kematangan kecerdikan emosi ni. Okey, yang kedua. Yang keduanya adalah redha. Redha ni maknanya terima. Okey? Terima apa? Terima semua benda ni ada huraian hikmah dia. Redha tu terima. Okey. Redha ni bukan pasrah yang pasif. Banyak orang ingat redha ni pasrah yang pasif. Alah redha je lah kan. Pasrah yang pasif itu panggil pasrah pasif. Redha ni maknanya kematangan kita memahami benda ada hikmah. Benda ada hikmah. Kematangan kita redha. Okey. Sama juga base redha ni dia ada banyak base. Dia ada redha dengan maknanya dengan kita menahan diri kan. Dia ada redha dengan cara kita belajar step mana step. Kita redha ni mana step pertama macam ni, step kedua macam ni, step ketiga macam ni. Tapi kita nak cerita ni adalah dia punya base dia ataupun dia punya tunjang dia adalah kematangan emosi tadi, emotional tadi, emotional intelligence tadi. Ya macam mana kematangan emosi tu yang melahirkan redha, terima itu. Dan terima ni maknanya kita menerima seadanya seseorang itu. Okey. Jadi maknanya balik kepada perkongsian kita dalam kematangan emosi. Okey. Jadi diri kita takkan sama dengan pasangan kita biasanya, takkan sama dengan anak kita, takkan sama dengan mak ayah kita. Jadi maknanya ke nilai sosial yang kedua, kita terima seadanya. Jangan letakkan satu apa kita panggil sebagai expectation ataupun kita panggil sebagai satu jangkaan. Kau kena macam ini. Kan? Kau kena macam ini, kena macam ini. Orang lain boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Jadi nilai sosial redha ni maknanya terima seadanya. Terima seadanya. Maknanya bukan kita nak cari orang yang sempurna. Kita nak cari orang yang maknanya menyempurnakan kita, melengkapkan kita. Kita nak cari orang sempurna takkan dapat expectation kita. Tapi dia melengkapkan kita. Kan? Maknanya kita mungkin biru, kita agak santai. Buat benda-benda yang maksudnya benda-benda yang detail tu orang kuning contohnya. Sebenarnya tapi orang kuning pula maksudnya orang kuning pula dia tak mungkin tak santai. So kita akan melengkapi benda itu. Jadi kita terima seadanya. Dia memang macam itu kan. Maksudnya macam itu. Dan apabila kita terima seadanya saling sama-sama melengkapi. Kan jangan letakkan expectation yang tinggi kepada seseorang itu kan. Contoh macam kita paksa orang yang kuning untuk ke depan bercakap beria-ria kan, dia agak susah. Orang hijau dengan orang biru dia senang sebab orang hijau dan biru dia berkaitan dengan manusiaan kan. Tapi cuba kita suruh orang merah untuk bercakap dengan memujuk contoh kan. Orang biru, orang hijau mungkin dia boleh bercakap memujuk kan. Sabarlah ya, sabar orang biru pun boleh maknanya boleh. Orang merah sabar, tak kita sabar. Orang tak sabar, sabar tak kita sabar. Tapi sabar jugalah Ustaz maksudnya. Orang merah boleh sabar Ustaz ya. Cuma cara dia lain. Tapi cara dia. Jadi kita terimalah seadanya.
Kalau isteri kita merah contohnya kan, kita janganlah expect dia untuk dia boleh memaparkan hijau secara natural, secara semula. Jadi sekalipun dia boleh memaparkan hijau, sangat plastik kita nampak, tapi dia telah mengusahakan sebaik mungkin sebenarnya. Maka kita akan nampak, kita akan terima, mana kita akan terima seadanya. Maksudnya apa? Kesian kan, dia dah usaha semaksimal mungkin contohnya kan. Maksudnya dia dah berusaha dah, tapi itulah semampunya dia. Jadi kita reda tu pada kita terima seadanya dia itu. Dan itu nilai sosial. Itulah dia indah bila kita menghargai. Susah je buat tu. Dia indah lah kan Ustaz kan. Kita menghargai. Susah nak. Betul. Contoh ibu-ibu kakak sekalian kan. Suami kita biru contohnya kan. Biru ni kan maknanya mana santai, seni. Kita nak suruh dia buat benda-benda yang kemas, seni, tersusun. Susah buat dia. Dia cuba buat, kita nampak sebenarnya plastik nampak macam tidak natural bagi dia. Tapi effort, usaha dia tu sebenarnya dah 2-3 kali ganda lah sebenarnya. Jadi maknanya kita reda, terima seadanya. Nilai sosial yang kedua, terima seadanya. Daripada kita faham, maknanya orangnya memang macam itulah kemampuan dia. Maka kita tunjuk ajar dia pelan-pelan. Kita maknanya sabar, nilai sosial pertama, dan reda keadaan kau macam gini, kita tunjuk ajarlah pelan-pelan dia macam mana dia nak meningkatkan diri dia dengan seperti mana yang kita expect, seperti mana yang kita harapkan, seperti mana yang kita nak pada dia tu. Jadi maknanya bila kita faham itu, kita akan reda. Reda maknanya terima seadanya. Terima seadanya. Itu nilai sosial yang kedua yang base daripada kematangan emosi ataupun daripada maksudnya emotion intelligence lah. Maknanya kecerdikan emosi yang dibentuk. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan rahmatullah sekalian. Kita tanya DJ KIT sebagai wakil sekali lagi. Okey. Semenjak DJ KIT setahun dengar daripada kematangan emosi atau emotion intelligence ya. Ada tak dah mula maknanya explore, terbentuk. Orangnya memang macam ini. Ada tak? Dia bukan sekadar orang Ustaz, kita sendirilah. Saya sendiri, pengalaman saya, kita membentuk emosi yang lain. Kita cuba belajar untuk buat emosi yang lain bagi kita ada nilai tambah kat kita lah Ustaz. Memang susah Ustaz sebab bukan diri kita, tapi kita kena buat. Tapi alhamdulillah Ustaz, dia lama kelamaan kita boleh faham diri kita dan kita boleh belajar macam mana nak membentuk emosi tersebut Ustaz. Betul. Jadi maknanya bukan saja untuk orang, untuk diri kita pun reda pada diri kita. Reda pada diri kita kan. Sebab itu ingat tak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu maknanya hubungan antara Allah dan juga para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda dengan dia dan dia reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya reda dia pada diri dia tu terima seadanya. Aku ni memang susah. Contoh aku ni tak kuning, aku susah nak buat benda kuning. Ya Allah, baru ada perhubungan dengan Allah, bantulah aku ya Allah untuk buat benda-benda kuning ini. Nak senang faham, buat benda detail sebab aku tak mampu Tuhan. Baru nampak. Jadi taklah kalau orang tak sedar benda, dia tidak reda dengan diri dia, dia tidak terima seada diri dia, dia rasa dia je betul dalam keadaan emosi dia semata-mata, dia akan jadi orang yang sombong. Contoh katakanlah dia orang yang hijau, contohnya kan. Jadi maknanya dia memang orang yang lembut dan dia kata dia akan mengata orang ni kasar, sedangkan dia mengata itu adalah berdasarkan emosi dia. Orang lain mungkin nak jadi lembut hijau macam dia agak begitu susah. Kan? Tapi cuba dia kena berterus terang pada benda-benda yang benar, contohnya bani merah kan. Mungkin bagi dia pula susah. Bagi kita mungkin kata kau cakap je lah, apa kau nak takutnya? Dia tak sampai hati. Dia bukan masalah takut. Dia tak sampai hati nak cakap dan sebagainya. Tak sampai hati nak cakap. Kan? Tak sampai hati cakap. Dia maknanya, berarti kita tak boleh nak judge. Reda dengan diri kita. Maksudnya reda kita terima seadanya diri kita. Kerana kita develop lah. Dengan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bantulah ya Allah. Barulah wujudnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita reda dengan diri kita. Ini nilai sosial yang kita kena bangunkan. Daripada kita belajar emotional intelligence tu, maksudnya kematangan emosi, maknanya kematangan emosi yang kita bentuk dalam diri kita yang melahirkan nilai sosial yang kedua tu kan. Juga kakak tuan-tuan, saya ingin saya doakan yang kebaikan sekalian. Ada nak komen DJ KIT mengenai itu? Tak Ustaz,
satu lagi Ustaz, sebab ada juga orang tanya Ustaz, kalau macam tadi Ustaz kata sabar dan redha tu dia kena ada tahan hati Ustaz. Tapi dikhawatiri jugalah Ustaz, bila tahan hati ni sampai satu masa nanti dia meletup. Maksudnya dia tak ikhlas jugalah Ustaz dalam bersabar dan juga redha Ustaz. Okey tak? Macam saya sebut tadi, kalau kita sebut mana kita nak redha dan juga sabar kan, apa kita punya punca dia dipanggil, dia punya base dia punya asas dia apa. Kalau punca dia atau asas dia adalah dengan kita menahan hati, sampai satu limit kita tak akan tertahan. Satu saya kata, kalau orang cakap hari ni saya sabar dengan abang. So apa punca sabar tu? Maknanya punca dia boleh jadi sabar tu apa? Kalau punca dia itu dengan menahan hati, akhirnya dia akan meletup. Maknanya kita tak boleh cakap dia tak sabar, sebenarnya dia tak sabar. Tapi takut sabar dia tu tidak dapat lama sebab dia berpunca daripada menahan hati. Tapi kalau sabar daripada, maknanya punca dia adalah memahami daripada kecerdikan emosi, maka sabar tu jadi indah. Fasabrun jamil. Redha itu jadi tenang. Maknanya menerima tu jadi tenang. Oh, memang aku ni orang ni kelemahan macam gini rupanya. Jadi maknanya Tuhan bantu aku, Tuhan kan dengan mengingati Allah akan menjadi tenang. Kan? Anak kita contohnya kan, anak biru contohnya kan, bila terbentuk emosi biru, asyik nak main game je kan, jadi sampai kita nak larang tu jadi kuning, dia jadi marah kan, dia pula jadi marah, kita pula jadi mak ayah yang macam kena musuhi, macam jahat pula sebab mana melarang dia untuk biru tu main game tu kan, contoh kan. Jadi maknanya akhirnya kita redha, ya Allah, dia memang sukanya biru, sukanya bersantai, aku kan nak bentuk kuning, ya Allah. Jadi maknanya kita redha tu dengan kita berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya redha tu dengan usaha lah Ustaz. Redha tu dengan usaha, terima seadanya tu dengan kita, ya Allah, bantulah aku Tuhan untuk untuk membentuk orang ini lah. Kan? Maksudnya jadi itu yang kita kita kena faham maksud redha, yang base-nya adalah kematangan emosi ataupun emotional intelligence. So maksudnya kita nak sabar, kita nak redha, kita renung pada hari ni. Aku ni sabar ni apa base dia? Menahan hati atau base-nya apa? Base-nya macam aku mengelak. Ada juga orang yang dia bersabar kerana mengelak. Dia tak mau jumpa. Kan? Maknanya dia tak mau tengok depan mata dia. Dia tak nak besarkan benda kadang-kadang Ustaz. Dia tak nak besarkan benda. Dia tak nak besarkan benda tu kan. Dia cuba avoid, dia cuba larikan diri. Itu pun antara salah satu base ataupun tunjang ataupun punca kepada sabar. Tapi kalau tiba-tiba benda tu datang depan mata dia, maka sabar dia tu mungkin boleh tergugat. Tapi kalau kita belajar, maknanya kita tak avoid, kita berhadapan dengan orang itu dan cuba memahami, faham dengan cara kematangan emosi, maka kita akan merenung dia, kita akan rasa, kita mungkin akan tersenyum lah. Orangnya macam ni, orang ni macam-macam rupanya. Ada macam gini rupanya. Maknanya ada orang yang tak sama orang ni. Mana kita akan dapat belajar memahami perbezaan orang, kita akan nampak berbagai-bagai keadaan di depan kita yang patternnya sebenarnya sama je. Boleh kita boleh nampak benda tu. Maksudnya Ustaz, kalau macam nak untuk sabar, untuk redha tu kena ada kemahiran berlapang dada Ustaz ya. Maksudnya satu, kita bincang kemahiran sosial, kemudian lahir nilai sosial. Kemahiran sosial tu apa yang cuba kita paparkan. Contoh macam toleransi itu kemahiran sosial. Tapi apa nilai yang akan lahir daripada hati kita? Sabar, redha, kan? Itu nilai sosial. Nilai daripada dalaman yang akan nampak kita begitu mahal akhlaknya. Kerana ada nilai sosial, sabar ni. Penyabar betul lah dia ni kan. Padahal sebab kita memahami keadaan seorang itu. Kan? Maksudnya jadi dengan memahami maknanya menjadikan satu orang itu adalah lahir sabar. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Itu nilai sosial yang kedua. Kita pergi kepada nilai sosial yang ketiga. Okay? Nilai sosial yang ketiga, setelah kita sabar, kita redha tu maknanya terima seadanya. Kemudian kita pergi kepada nilai sosial yang ketiga.
Nilai sosial yang ketiga ni iaitu tawakal. Tawakal ni maknanya menyerahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita serahkan usaha kita pada Allah. Maknanya okey. Macam mana nilai sosial ni boleh timbul daripada dipanggil kematangan emosi ataupun emotional intelligence ni, tawakal tu, iaitu apabila kita bercakap dengan seseorang. Contohnya, hari ni saya tengok DJ Kak Yati orangnya agak hijau dan biru contohnya kan. Contoh hijau dan biru. Jadi maknanya saya punya pendekatan untuk DJ Kak Yati, saya tak boleh nak merah. Bila kalau saya merah, DJ Kak Yati akan jadi jauh daripada saya. Okey. Contoh katakan satu orang itu dia punya emosi adalah merah contohnya. Merah kan. Maknanya dia lebih suka terus terang, maknanya straightforward. Maknanya terus terang, maknanya cakap tak payah berapi-api lah. Maknanya terus terang begitu. Jadi kalau kita tahu orang tu merah, kita cakap dengan berbunga-bunga dan berpantun-pantun. Kan? Salah alamat dapat Ustaz. Maka dia akan cakap, aduh, kau nak apa tu? Cakap terang boleh tak? Kan? Maknanya dia nak terus apa jawapan dia. Kan? Semasa kita tahu orang merah kan. Jadi maknanya bila kita faham emosi warna orang seseorang itu yang berbagai-bagai, daripada mana nilai sosial kita yang ketiga tawakal itu timbul. Okey. Daripada kita faham bahawa warna ni dia boleh jadi negatif. Dia boleh jadi positif. Contoh hijau boleh jadi positif. Fikir bagi pihak orang, fikir orang. Tapi hijau jadi negatif, dia nak kebersamaan, dia boleh jadi paksa orang. Dia nak orang kontrol ikut cakap dia. Negative way. Maknanya paksa, mesti kena macam ni. Hijau, dia punya sayang adalah mikro. Contohnya kan. Maksudnya ada hijau sayang tu mikro. Maknanya sayang tu mesti pegang-pegang tangan dan sebagainya. Jadi maknanya bila kita nak berkomunikasi, kita nak berbicara dengan dia dalam keadaan yang mungkin jadi negatif, maka ketika itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nilai tawakal. Maknanya apa-apa perkara pun kita akan kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diri kita. Bukan kita kata kita dah belajar dekat setahun, maknanya emosi kan. Kita mahir kan. Panggillah siapa-siapa kat orang pun. Saya boleh tackle, saya boleh selesaikan. Belum tentu. Sebab manusia punya emosi kadang-kadang dia boleh jadi sisi gelap, sisi negatif way. Jadi maknanya itu dah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam diri kita. Kita kuning kita, kalau negatif way, kita boleh jadi terlalu rigid. Mesti kena ada SOP macam ini. Maknanya kalau dia kata tak ada SOP macam ini, maka orang tu macam tak perform lah, tak betul lah. Yang kadang-kadang ada benda-benda kita kena fleksibel sebab manusia. Lain kalau dia kata memang dia ada sakit, dia ada satu hari yang mungkin dia tak stabil, mungkin dia sedih. Jadi maknanya menjadikan hari itu mungkin tak berapa kuning, tak berapa okey. Tapi kalau terlalu kuning, dia tak kira dah. Hijau je kurang sangat, dia tak kira dah. Kau mesti ikut macam ni, ikut macam ni. Ikut SOP tu. Merah boleh jadi negative way. Maksudnya bagaimana emosi merah bagus dia, cabaran. Orang positifnya emosi merah ni dia tak susah buat benda susah. Dulu kan DJ Kak Yati kan, saya selalu dengar orang tua kata, kalau nak minta tolong dengan orang, minta tolong dengan orang yang sibuk. Jangan minta tolong dengan orang yang lapang. Saya dulu pelik, saya tak faham perkataan ni. Orang tua kita pesan tau. Nak minta tolong dengan minta tolong pada orang yang sibuk. Jangan minta tolong orang yang biasa lapang. Rupanya perkataan ini, orang yang biasa sibuk, dia tak rasa susah untuk buat benda susah. Orang yang biasa lapang, bila datang nak minta tolong untuk benda, dia rasa susah. Macam susah, sebab dia tak biasa sibuk. Dia rasa macam, wah susah lah benda ni, dia rasa dia relax kan. Waktu orang tua kita disebut, nak minta tolong daripada orang yang sibuk. Bukan orang yang biasa lapang kan. Jadi kelebihan orang yang merah, dia tidak rasa susah buat benda susah. Tapi negative way dia kadang-kadang mulutnya longkang kan, terus terang sampai maknanya tak hiraukan perasaan orang lain kan, buat benda-benda yang bahaya, baikkan diri bahaya orang lain. Itu negative way dia. Itu datang tawakal.
macam mana ketika kita nak mengurus diri kita pun sebenarnya takut jadi negative way. Kita jadi takut sisi yang negatif. Itu datangnya tawakal. Maknanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai sosial yang ketiga. Baik, Masya Allah. Kita belajar 3 dulu Ustaz. Hari ni kan Ustaz, nilai sosial kita ada sabar, kita ada redha, kita ada tawakal. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian-perkongsian tersebut. Mudah-mudahan kita dapat membentuk lah Ustaz kan diri kita supaya ada perisai-perisai lah. Macam saya kata minggu lepas kan, kita ada perisai kalis peluru, kata-kata dan cemuhan dan sebagainya. Maksudnya kita tahu diri kita macam mana, dalam masa yang sama kita cubalah untuk membentuk sabar, redha dan juga tawakal itu dalam warna-warni kita ada, insyaAllah. Ustaz, hujung ni Ustaz, sedikit kesimpulan dan juga kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Okey, ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kan apa yang kita belajar pada hari ini ya? Kita belajar pada hari ini apa yang kita panggil nilai sosial yang lahir daripada kematangan emosi, emotional intelligence, kematangan emosi. Apabila kita dah faham warna-warna emosi, merah, hijau, kuning dan juga biru, warna-warna emosi ini, maka dia akan melahirkan, kita cuba usahakan melahirkan satu nilai sosial kita panggil. Apa dia? Sabar. Okey. Sabar ni banyak jenis dia, banyak tunjang dia. Sabar ni banyak base dia. Sabar ni banyak punca dia. Dia ada punca daripada ilmu, maknanya peraturan. Ada punca sabar tu punca daripada kita menahan diri. Sabar punca daripada kita mengelak. Tapi kita base kita sabarlah dengan memahami warna emosi atau kita panggil emotional intelligence. Jadi kita boleh memilih. Kita juga boleh memilih 2-3 sebab untuk sabar. Contoh macam hari ini ibu kakak dah belajar mengenai kematangan emosi. So kita memilih memahami kematangan emosi sebagai sumber sabar. Kita boleh memilih sebagai menahan hati. Kita gabungkan 2-3 sebab untuk sabar. Maka mungkin boleh besar lagi sabar kita. Tapi maknanya biarlah kita belajar hari ini kematangan emosi. Paling kurang lahir nilai yang pertama itu sabar tu. Kan? Bila orang tak sama je kita boleh tengok dan kita boleh rasa tersenyum sebenarnya. Saya banyak di JKIT jumpa orang yang feedback balik pada apa yang kita kongsikan ni. Dia kata, Ustaz, sekarang saya banyak tersenyum, Ustaz. Dia tersenyum, dia tengok orang tu dia tersenyum. Itu yang Allah Nabi yang Allah sebut sabrun jamil. Sabar tu indah sebenarnya. Kau tahan hati tu kau jadi indah. Kau perhati orang kau boleh senyum. Macam orang macam gini esok jumpa juga orang macam gini. Orang yang macam mana? Contoh kita nak salam padang. Duk. dekat kedai makan jumpa, kedai betulkan kereta kita jumpa, kita pemugara-pemugari pun ada yang macam tu. Kita pergi Mekah ada orang Arab macam tu. Orang duk. What do you want, sir? Kat sini aneh mah. Mau apa aneh lah. Sama juga kedai mamak macam tu kan. Tapi maksudnya jumpa orang yang sama. Okey, nilai social base dia apa? Base dia adalah memahami emosi tu. Okey. Yang keduanya lahir apa? Lahir kita redha. Redha tu mana? Terima seadanya. Sama juga terima seadanya dari base yang lain, menahan hati, avoid dan sebagainya. Jadi kita pilih kematangan emosi ni sebelum melahirkan redha tu. Dan yang ketiganya untuk hari ini kita bincang tawakal. Tawakal tu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada base juga. Kita pilihlah tawakal tu antara kita boleh develop atau kita bentuk tawakal tu dengan kita memahami kematangan emosi, kepintaran emosi tadi. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita tutup dengan doa Ustaz. Silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian doa ilmu hari ini berkenaan dengan nilai sosial. InsyaAllah semoga kita dapat membesarkan nilai sosial yang terbaik dalam kehidupan kita supaya kita mudah menjadi orang yang nice dengan orang lain, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan. Semoga Allah memudahkan segala urusan Ustaz selepas ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.